Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat. Okey, baiklah. Hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini adalah seni foto, iaitu manipulasi imej dan juga e-portfolio. Jadi kita nak tahulah apa yang dikatakan dengan seni foto dan apa pula yang dimaksudkan dengan manipulasi imej juga e-portfolio. So dengan tidak melengahkan masa, jom tengok slide yang telah cikgu sediakan. Sedikit info yang ingin cikgu kongsikan adalah foto secara bercetak boleh didapati dalam majalah, buku dan juga surat khabar. Foto digital pula terdapat dalam media sosial dan juga laman sesawang. Tahukah anda kebanyakan foto tersebut telah melalui proses pengeditan? Misalnya imej foto yang dipaparkan pada paparan iklan untuk mempromosikan sesuatu produk perlu diedit dan dimanipulasikan terlebih dahulu agar lebih menyelah dan juga lebih menarik perhatian pengguna. Menarik kan? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, eloklah sekiranya kita berketahui dulu apakah standard kandungan dan juga pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama adalah kandungan. Okey, 8.1 pemahaman terhadap manipulasi imej dan juga e-portfolio. 8.2 eksplorasi dan aplikasi penghasilan manipulasi imej dan juga e-portfolio. 8.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi, dan 8.4 penghayatan terhadap hasil karya seni foto menggunakan bahasa seni visual. Dapat tak? Okey, seterusnya adalah pembelajaran. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 8.1.1 menjelaskan definisi manipulasi imej dan juga e-portfolio. 8.1.2 menerangkan teknik asas manipulasi imej dan juga fungsi e-portfolio dalam seni foto. Yang ketiga adalah membincangkan kepelbagaian teknik asas manipulasi imej dan juga aplikasi e-portfolio. Jom kita tengok. Ini adalah persepsi dalam penghasilan teknik seni foto. Okey, baiklah. Cikgu punya body ni dah menghalang menghalang tulisan. Takut kamu tak perasan. Okey, nampak tak? Okey, baiklah. Kebanyakan foto yang dihasilkan akan melalui proses pasca penerbitan bagi mengoptimumkan kualiti imej atau memanipulasi imej untuk mendapatkan kesan khas yang diperlukan. Proses ini memerlukan kemahiran penggunaan perisian komputer yang tertentu. Misalnya Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, yang mana kini terdapat pelbagai perisian dan aplikasi yang boleh dibuat turun secara percuma dan digunakan bagi tujuan yang sama. Baiklah, mari kita ketahui tentang apakah definisi manipulasi imej ini. Mungkin pertama kali untuk kamu dengar perkataan ini. Okey, manipulasi imej ialah suatu proses untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik. Proses manipulasi imej dilakukan bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Restorasi baik ataupun yang dikenali sebagai baik pulih imej foto yang rosak, foto montaj yang mana kita menggabungkan beberapa imej dalam satu foto dan juga ekspresi. Baiklah, contoh perisian pengeditan seperti Adobe Photoshop, Adobe Lightroom dan juga Corel Paint Shop ataupun aplikasi seperti Autodesk Pixel dan juga Instagram dan juga VSCO seni. Kalau pertama kali untuk kamu dengar, kamu boleh search untuk ketahui lebih lanjut apa yang dikatakan dengan perisian-perisian pengeditan yang cikgu senaraikan tadi. Baiklah. Sekarang kita pelajari pula teknik asas memanipulasikan imej. Okey, terdapat pelbagai teknik memanipulasikan imej yang boleh dipelajari oleh murid-murid untuk digunakan pada foto yang dirakam. Teknik tersebut sama ada secara ringkas ataupun kompleks. Teknik-teknik yang ingin digunakan bergantung kepada keperluan, cita rasa dan juga kemahiran yang dimiliki oleh seseorang fotografer. Teknik-teknik asas manipulasi imej adalah seperti berikut. Yang pertama, teknik histogram. Yang kedua, sharpness dan blurriness, grayscale dan juga monotone, color balance, kontras, filter. Filter ni memang selalu orang guna. Instagram kan, Instagram famous selalu guna filter. Masking dan juga layering. Jadi kita nak tahulah apakah jenis-jenis teknik asas ni. Okey, jom kita tengok. Ini adalah teknik asas bagi histogram. Okay, histogram merupakan representasi visual dalam bentuk graf yang menunjukkan nilai
tone cahaya yang terdapat pada sesuatu imej. Misalnya hitam, hingga putih. Dia ada peratus kecerahan, gelap dan sebagainya. Itu adalah histogram. Seterusnya adalah sharpness dan blurriness. Kalau kamu tengok contoh gambar dalam buku teks kamu nampaklah perbezaan antara sharpness dengan blurriness. Sharpness ni maksudnya gambar kamu sharp, cantik, kemas, terang. Manakala blurriness ni nampak kabur. Gambar tak cantik, tak terang, kabur dari segi warna, dari segi bentuknya tak cantik lah. Tu yang dikatakan dengan sharpness dan juga blurriness. Seterusnya grayscale dan monoton. Grayscale ni biasa kita gunakan macam fotokopi lah, gambar black and white. Ataupun monoton ni macam kita nak warnakan warna biru sahaja, merah sahaja, ikut tone warna yang kita perlukan. Kalau nak tahu lebih lanjut, kamu boleh baca dalam buku teks kamu. Seterusnya adalah colour balance. Tengok gambar, contoh gambar bunga orchid tu. Colour balance ni tujuannya untuk bagi gambar kita lebih menarik, lebih cantik dan dari segi warna. Nak nampak keseimbangan warna dia. Kita ada banyak jenis warna kan. Warna terang, warna cerah, warna gelap dan sebagainya. Dekat sinilah kita nak control colour balance kita tu. Macam mana kita nak menimbulkan mood pada karya kita tu. Seterusnya kontras. Kalau kamu tengok kontras ni, dari segi ketepatan cahaya itulah, nak terang ke, nak gelap ke kan. Tengok contoh gambar harimau, gambar harimau dalam buku teks kamu. Seterusnya filter. Filter ni yang cikgu sebut tadi. Biasa murid-murid sekarang dah expert dah bab-bab filter ni kan. Ini adalah contoh filter. Terdapat dua pengertian filter dalam konteks fotografi. Pertama, filter adalah aksesori pada lensa yang berfungsi untuk mengubah suai imej yang dirakam. Contohnya bertujuan untuk menonjolkan sesuatu warna atau mengurangkan kadar cahaya yang masuk melalui lensa. Yang kedua, dalam fotografi digital, fungsi filter terdapat pada bahagian-bahagian setting kamera. Ataupun proses pasca penerbitan dengan menggunakan perisian dan juga aplikasi. Terdapat pelbagai jenis filter yang boleh digunakan untuk manipulasi imej digital. Contohnya awak tengok gambar yang cikgu beri tu. Foto asal dia, filter Hudson, filter X Pro 2 dan sebagainya. Itu contoh-contoh dia lah. Seterusnya kepelbagaian dari jenis teknik masking. Masking tu maksudnya kita nak potong dan tampal lah. Maksudnya kita nak buang background belakang, kita nak yang mana kita nak sahaja, kita crop yang kita nak sahaja. Itu teknik masking. Seterusnya layering. Layering tu maksudnya layer yang berbeza-beza. Kita nak combinekan layer yang berbeza-beza, latar belakang dia yang berlainan tapi kita nak letak dalam satu layer yang sama. Faham tak maksud saya? Gambar yang berlainan kita nak masukkan dalam satu layer yang sama. Itu layering. Kita dah tahu teknik-teknik macam mana kita nak manipulasi ataupun macam mana kita nak ubah suai gambar foto yang kita ambil. Sekarang ni kita nak tahu pula apa yang dikatakan dengan portfolio. Pada awal tadi cikgu ada sebut tentang e-portfolio. Sekarang cikgu nak ceritakan sedikit tentang definisi portfolio. Portfolio dalam talian sering disebut sebagai portfolio digital ataupun e-portfolio. Oleh yang demikian, definisi e-portfolio dalam bidang seni foto merujuk kepada kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian. Baiklah, fungsi portfolio dan e-portfolio ini adalah portfolio dihasilkan dalam pelbagai bentuk. Misalnya fail yang menyimpan dokumen, nota grafik ataupun arsip digital dalam laman sesawang yang dihasilkan oleh murid. Beberapa fungsi portfolio dalam pendidikan adalah seperti yang pertama, untuk penilaian kualiti kerja khusus. Nak tengok sama ada pencapaian pembelajaran dan pencapaian akademik merupakan contoh jenis pentaksiran autentik. Maksudnya yang kita boleh ukur, yang boleh kita tengok kan. Seterusnya, memastikan sama ada murid telah mencapai objektif dan standard pembelajaran atau keperluan mata pelajaran seperti memenuhi syarat bergraduasi. Maksudnya kita nak tengoklah sejauh mana murid tu mampu menghasilkan karya mereka. Yang seterusnya, mengumpul hasil kerja, pencapaian dan dokumen. Dan yang keempat, membantu murid membuat refleksi terhadap pencapaian dan kemajuan. Kalau cikgu terlalu cepat, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Berikut terdapat beberapa jenis portfolio. Yang cikgu tunjuk ni adalah portfolio digital ataupun dipanggil e-portfolio, yang mana gambar-gambar ni disimpan dalam bentuk digital. Diletak dalam bentuk digital, dalam laman web, laman sawang, Instagram kan, dalam Facebook. Itu kita panggil e-portfolio. Maksudnya gambaran yang disimpan, yang dikumpul dalam bentuk digital. Yang sebelah tu dalam bentuk apa tu agak-agak
Itu dalam bentuk penerbitan. Sebab apa? Sebab kalau kita bukukan dia ataupun kita letak dalam file, kita boleh semak dan kita boleh pegang. Itu kita kata dalam bentuk penerbitan. Itu portfolio. Yang dalam internet, yang dalam hard copy, yang dalam soft copy dan sebagainya, itu adalah e-portfolio. Okey, itulah perbezaannya. So, apakah kegunaan portfolio tu tadi? Okey, menjadi koleksi fizikal sebagai kerja murid. Portfolio merangkumi bahan-bahan seperti tugasan bertulis, catatan jurnal, karya seni. Okey, untuk kamu tingkatan 5, okey, untuk pelajar tingkatan 5, kamu ada kerja khusus, betul tak? Dan kerja khusus kamu perlu menghasilkan portfolio. Portfolio kamu dalam bentuk kamu manual, boleh melukis dan sebagainya. Okey, itu adalah portfolio. Fungsi e-portfolio pula dalam seni foto adalah untuk membolehkan guru membuat penilaian hasil pembelajaran terhadap karya seni foto dan lain-lain karya seni yang dihasilkan oleh murid. Hasil karya dalam e-portfolio juga boleh dipamerkan untuk mendapat maklum balas berterusan daripada masyarakat umum dan juga serta pihak industri. Okey, baiklah. Kita dah tahu tentang portfolio dan juga e-portfolio. Sekarang kita nak tengok apakah aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan e-portfolio ini. Okey, e-portfolio boleh dihasilkan dalam bentuk arsip digital, slide persembahan, blog ataupun laman sesawang yang mempunyai bahan seperti portfolio fizikal. Kandungan e-portfolio juga termasuk dalam video yang merakam proses seperti screencast, persembahan multimedia, laman sesawang dan juga gambar. Selain itu, terdapat juga artifak digital pembelajaran seperti pameran karya secara realiti ataupun maya, virtual reality. Okey, kini dengan teknologi web 2.0 terdapat banyak laman sesawang dan aplikasi yang menyediakan tapak untuk menghasilkan e-portfolio seperti Wix, Squarespace. Kalau kamu tak pernah dengar perkataan ni, kamu boleh Google ya. Kalau kamu boleh download dan kamu boleh cuba explore aplikasi-aplikasi ini untuk menaikkan lagi mood ataupun menaikkan lagi kemahiran kamu dalam seni foto. Okey. Hal ini bagi memastikan karya-karya yang dimuat naik ke dalam e-portfolio tersusun dan mudah untuk diakses. Okey, kat sini cikgu nak kongsikan ada 6 tip penghasilan e-portfolio yang menarik. Yang pertama, personality. Yang kedua, variasi. Yang ketiga, terkini. Yang keempat, sensasi. Yang kelima, informasi. Dan yang terakhir sekali, yang keenam adalah promosi. Kalau kamu nak tahu apakah yang dikatakan dengan personality, variasi, terkini dan sebagainya tu, boleh rujuk buku teks kamu. Cuma kat sini cikgu nak jelaskan sedikit lah. Kalau personality tu maksudnya bukan sahaja kita mewakili diri kita, kita juga mewakili pengetahuan dan kemahiran kita dalam menghasilkan portfolio. Kalau variasi ni maksudnya tak terhad kepada satu image statik sahaja. Mungkin boleh link dengan YouTube dan sebagainya. Itu variasi, banyak variasi. Yang ketiga, terkini. Maksudnya apa yang kita kongsikan tu biarlah bersifat up to date, tak ketinggalan. Yang keempat, sensasi. Mungkin yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan keadaan sekeliling, keadaan semasa. Okey. Yang kelima, informasi. Apa saja yang kita nak tunjukkan dalam e-portfolio kita mestilah memberikan info atau manfaat kepada orang lain. Dan yang keenam adalah perlu ada promosi yang untuk orang kenal dengan apa e-portfolio yang kita sediakan. Okey, seterusnya adalah contoh e-portfolio. Yang pertama, boleh tengok contoh-contoh gambar ataupun seni foto yang diambil oleh orang lain dalam laman web DeviantArt. Cikgu pernah guna masa cikgu zaman belajar dulu. Apa sahaja kerja-kerja cikgu buat, cikgu akan masukkan dalam DeviantArt. Maksudnya orang boleh tengok, orang boleh kongsi dan sebagainya. Okey, seterusnya ada Pinterest. Pinterest ni memang popular lah sekarang kan, aplikasi Pinterest ni. Orang boleh share kat situ, boleh tengok, boleh guna, dan ada di kalangan fotografer ni yang jual gambar-gambar yang diletakkan dalam Pinterest tu. Okey. Seterusnya dalam Flick ada, okey, dalam Instagram, Squarespace. Okey, banyak teknologi sekarang yang menggunakan e-portfolio ni. Okey, kamu boleh buka dalam Delima kamu. Dalam Delima pun ada banyak jenis e-portfolio yang boleh kamu guna. Okey.
Dah tiba waktunya untuk kita melengkapkan latihan formatif yang terakhir untuk tingkatan 5. Okey. Soalan yang pertama, isikan tempat-tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. Okey, kamu boleh buka muka surat 206 dalam buku teks kamu. Jawab 1 hingga 5 soalan yang diberikan. Soalan pertama, proses manipulasi imej dilakukan bagi meningkatkan tempat kosong, retorasi tempat kosong dan juga ekspresi seni. Soalan yang kedua, dalam konteks fotografi, kontras boleh diperolehi melalui tempat kosong dan tempat kosong sesuatu imej. Soalan ketiga, definisi e-portfolio dalam bidang seni foto merujuk kepada tempat kosong, hasil karya seni foto murid disimpan dan tempat kosong secara dalam talian. Soalan yang keempat, e-portfolio berfungsi untuk membantu murid tempat kosong terhadap pencapaian, mengumpul hasil kerja, tempat kosong dan dokumen yang berkaitan bagi kegunaan temudega dan juga kejaya. Dan soalan yang terakhir adalah, kita perlu mengasing dan merekodkan karya mengikut tema sebelum memuat naik ke dalam e-portfolio agar tempat kosong dan mudah untuk tempat kosong. Setelah selesai, pastikan kamu menghantar kerja ini kepada guru kamu untuk proses penilaian dan juga permakahan. Itu sahaja nota cikgu daripada bab 1 sehinggalah bab yang terakhir pada hari ini. Semoga kamu maju jaya dalam hidup, kamu sukses dalam SPM dan maju jaya dalam semua hal yang kamu perolehi. Okey, semoga berjumpa lagi. Itu sahaja daripada cikgu. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.